A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya dapat bersama-sama dengan perempuan dan tuan-tuan yang berada di dewan ini dan juga yang live pada pagi ini. Terlebih dahulu saya sampaikan salam kepada Ustaz Isfadiah. Biasalah kalau di hafalan ni, kalau ada saya masih saya menggantikanlah kan. Sebagaimana diterangkan oleh Kak Salwa tadi. Jadi ada beberapa kekeliruan, mungkin tak perasan. Ada satu bulan tu yang sampai 5 minggu. Jadi situ yang bila ikut sikun tu kan jadi ada kelainan sedikit lah. Kadang maklumlah PA dia tu jadi driver. Kadang tengok WhatsApp tu sambil drive. Lepas drive tu terlupa pula macam-macam. Mohon maaf sekali lagi. InsyaAllah apapun kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan wanita dan dambaan syurga ini, fiqh wanita. Mudah-mudahan dia memberikan sesuatu yang bermakna di dalam kehidupan kita, khususnya berkaitan dengan fiqh wanita. Dan kita sudah berada di bulan Sya'ban, tak lama lagi Ramadan. Saya rasa perempuan, hajah-hajah semua ada satu kelas khusus berkaitan dengan puasa, ya. Kalau boleh buat daurah, buatlah daurah, ya. Jadi satu hari tu habiskan semua puasa. Jadi bila masuk bulan Ramadan, tak adalah dia tanya, Ustaz, kalau kerik hidung tu batal tak wuduk? Wuduk pula puasanya kan. Kalau sahur tu telajak, macam mana pula? Jadi kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan yang sangat bersedia, dengan semangat yang berkobar-kobar untuk kita mendapatkan kelebihan di bulan Ramadan. Rugi kalau kita bertemu Ramadan tetapi kita tak dapat apa yang Allah Ta'ala sarankan kepada kita untuk memperolehi. Nabi pernah sebutkan, khaba wa khasara man adraka Ramadan falam yughfar lah. Rugilah, celakalah, rugilah orang yang berjumpa dengan Ramadan tetapi tidak mendapat keampunan daripada Allah. Maksud situ, fokus Ramadan ini adalah untuk mendapat keampunan. Jadi segala tindakan, perbuatan, amalan kita menjurus kepada apa? Mendapat keampunan daripada Allah. Ustaz, kan kita nak dapatkan ganjaran pahala berpuluh ribu, berganda-ganda kan? Itu sebenarnya sebagai suatu kita panggil apa? Motivasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya supaya kita bersemangat untuk dapat apa? Dapat keampunan daripada Allah. Sebab itulah tujuan utama puasa, la'allakum tattaqun. Jadi itulah intro. Sebab tajuk kita bukan tajuk Ramadan kan. Jadi sebagai mengambil kesempatan agar kita saling ingat mengingati Ramadan ini sangat penting. Tak lama lagi lah, tak sampai sebulan dah kita pun dah berada di bulan Sya'ban. Maka berusahalah kita menghadapi Ramadan dengan ilmu dan kita menghayati dengan penuh semangat dan motivasi. InsyaAllah Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang lepas. Baik, kita bincangkan berkaitan dengan fiqh wanita ini, muka surat 269 berkaitan mewarnakan rambut, ya. Dah Ustazah maklum kata yang mana tajuk dia? Fashion rambut, muka surat 266. Belum lagi, terlajak ke depan dah tu. 266. Okey, 25. Okey. Fashion rambut. Okey. Apa pun dia nak berfashion ni kan, perempuan pakai tudung kan? Apa nak tunjuk kat orang? Tu nak ceritanya, benda ini dibahaskan juga dalam syariat kerana Islam ini sangat detail. Ya, sehingga perkara yang hanyalah untuk special only you and me. Maksudnya siapa tu? Suami dan isteri pun dibincangkan nak berfashion. Kalau kat luar memang tak adalah. Sebab kita dah tahu dah, kalau wanita nak keluar mesti menutup aurat. Dan fashion rambut ini memang dikhususkan untuk orang yang sangat special, iaitu untuk si suami. Sama dengan suami. Kalau dia tak apa, minta. Tak acik lah kau minta aku cantik-cantik, kau tak handsome. Kena macam tu. Itu yang selalu Ustazah bising tu kan. Sebab dia kata, you image is my image also.
Jadi kena kemas juga, pakai serban kena nampak betul-betul serban kan. Pemilihan warna, kadang lelaki dia sempoi je. Ya, tetapi sebab itulah apabila ada gabungan di antara suami dan isteri saling ada sifat keterbukaan, maka apa yang terjadi? Complete each other, saling lengkap melengkapi. Ya, kalau nak cerita, saya dulu ceramah tak pandai, yang paling komen dia lah. Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Kenapa? Macam itulah kan. Tapi bila kita bersedia untuk menerima pandangan, maka kita akan menjadi lebih baik. Sebab itulah dalam Islam sebutkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mukminin. Kita saling ingat mengingati. Jadi kalau ada di antara kita yang selalu tegur, menegur, ya, ustaz selalu bagi nasihat, suami bagi pandangan, isteri bagi pendapat, kita kena berlapang dada. Jangan cepat berasa hati. Ya, jangan cepat kita nak merajuk. Tapi tak apa, perempuan merajuk itu biasa. Jadi cumanya bergantung sejauh mana kekuatan yang lelaki pula nak menghadapi kemerajukan perempuan, ataupun macam-macam tu lah. Kalau dia tu lelaki tu okey tak masalah, takutnya yang lelaki tak kuat, kau merajuk aku cek yang lain, susah pula kan. Tu contoh. Okey, patah balik tentang fashion tadi. Jadi rambut disebabkan sebagai mahkota berharga bagi wanita. Bagi wanita dibenarkan menampakkan rambutnya hanya pada suami dan mahram saja. Adapun kita berada aklamai, maka menjadi kewajipan wanita itu perlu menutup aurat. Jadi isu fashion ini kita boleh bagikan kepada dua perkara. Yang pertama ialah berkaitan keaslian, yang kedua ialah berkaitan dengan kita nak mengubah, iaitu warna dia. Ya. Jadi kalau kita tentang rambut, kita nak bentuk, nak fashion, ya, dia pelbagai cara lah lagilah hari ini. Sama ada yang original itu dibentuk ataupun ditambah dengan yang palsu. Rambut dah usia 60 kan, agaknya tinggal berapa persen? Saya tak tahu sebutlah kan. Sebab biasanya wanita akan mengalami keguguran. Lepas tu isu yang selalu orang tanya pergi umrah, Ustaz, kalau rambut gugur tu macam mana? Kita mandi tiba-tiba nampak rambut banyak. Ya, kalaulah sekali mandi 100 helai, 100 kali mandi agaknya tinggal berapa persen? Jadi kalaulah dah gugur, ya, kemudian rambut tak banyak, tak lebat, jadi bagaimana kalau kita menggunakan rambut palsu biar suami nampak kita ni masih lagi, orang kata, in market lah, masih mendapat perhatian, ya. Jadi hukum memakai rambut palsu atas tujuan kecantikan, hukumnya adalah haram. Tengok situ. Kalau tunjuk untuk kecantikan saja, hukumnya adalah haram. Perbuatan ini tersebut mengandungi unsur penipuan dan ia jelas dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam hadis yang sesungguhnya Rasulullah SAW menamakan rambut palsu sebagai penipuan. Ustaz, nanti kalau tak nampak cantik, suami cari yang lain macam mana? Jadi tuan-tuan puan-puan, jadi masalah hubungan suami isteri bila kita jelas, ya, tentang hakikat kehidupan kita, kita tak risau pun. Sebab semua orang akan mengalami penuaan. Tak kira lelaki ataupun perempuan, itu kena terima. Jangan pula kalau lelaki dia rasa dia masih muda lagi, bila isterinya dah rasa dah tak tu, dia cari lain. Dia pun tua juga. Cuma kerana dia tak sedar diri dia tu dah tua. Kenapa? Sebab tu kita jangan ikut perasaan. Perasaan itu perlu dikawal. Nafsu tu kan. Wala tattabi'ul hawa. Jadi walaupun jiwa tu masih muda, kadang tak kira lelaki perempuan pun. Jadi sebab tu kita kena kawal agar kita ikut syariat. Jadi di situlah perlunya ada hormat menghormati. Ya, kalau kecantikan dia tetap akan hilang. Tapi kalau kita pilih agama, pilih akhlak, budi pekerti, itulah insya-Allah akan membawa kepada kebahagiaan. Ya. Dan Nabi SAW melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dengan rambut yang lain, orang yang meminta disambungkan rambut dan orang yang bertatu. Jadi pakai rambut palsu, bertatu itu adalah dilarang di dalam Islam. Kerana apa tidak dibenarkan? Kerana Islam ni dalam membenarkan untuk menjaga kecantikan biar berpada-pada. Jangan buat benda yang tak ada dan tak perlu pun. Ya? Sebab hakikat manusia
dia akan mengalami semuanya begitu penuaan. Ya. Kadang ada tak sempat tua pun, bab mati dia datang anytime. Lepas tu jangan terlalu fokus segi kecantikan, nak ada biar ala kadar sebagai memenuhi fitrah kemanusiaan. Ya. Semua orang nak nampak dia cantik sebab dia di antara unsur yang membuatkan dia rasa yakin, penampilan dia, keyakinan diri. Waktu perempuan, ya, lelaki, sebab tu kan lelaki dia tak ada banyak masalah dia. Sebab dia jenis sempoi, ya. Dia tak kisah. Pakai apa pun pakailah. Kadang begitu pakai blackout pun tak kisah. Tetapi wanita dia sangat prihatin. Tetapi keprihatinan itu perlu ada batasannya sehingga jangan sampai kita menyusahkan diri sendiri, ya. Oleh kerana tak ada baju yang warnanya sesuai, tak payah bikin kendurilah. Sebab apa? Tak ada baju yang matching dengan suami. Jadi itu dah keterlaluan lah, contoh kan, ya. Jadi mengikut pandangan Syekh Ibnu Utsaimin dalam fatwa Al-Mar'ah dalam kalangan mazhab Syafi'i, Imam Nawawi dan Imam Ghazali menetapkan bahawa kelonggaran memakai rambut palsu bagi wanita hanya dalam situasi berikut. Baik, artinya asal hukum memakai rambut palsu adalah dilarang. Tetapi ada fatwa Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan harus pada perkara-perkara tertentu, iaitu seorang wanita yang botak diharuskan memakai rambut palsu bagi menutup kecacatan dan keaiban. Maksudnya apa, tuan-tuan dan puan? Jadi haramnya memakai rambut palsu itu bukanlah sesuatu yang kita panggil apa, sesuatu yang muktamad, ya, bukan hukum yang tak boleh berubah. Berubah mengikut kepada keadaan, itu dipanggil rukhsah. Contohnya bagi perempuan yang tak ada rambut, bukan saja buang, tapi mungkin disebabkan kanser. Biasa kanser memang dia tak boleh tumbuh rambut. Jadi bagi wanita tak ada rambut ada satu keaiban. Berbeza dengan lelaki, dia tak ada rambut adalah lambang apa? Kalau lelaki dia panggil apa? Maskulin. Macam itulah. Memang lagi betul, kalau lelaki yang rambut dia licin, bersih, dia orang hebat, ya. Nampak dia handsome. Memang ramai kawan-kawan saya yang begitu, ya. Dia rambutnya bersih, ya. Tak ada rambut dah akan menjadi satu identiti dia. Tak salah, ya. Sebab lelaki tak apa, tapi bagi wanita takut tak ada dengan mana lelaki mana perempuan kan? Contohnya. Jadi kerana ada je begitu, maka diharuskan bagi wanita memakai rambut palsu apabila ia boleh menghilangkan keaiban bagi wanita, ya. Sebab dia pun nak dipandang cantik, ya. Jadi keizin Nabi SAW terhadap seorang sahabat yang bernama Arfajah bin As'ad untuk menukar hidungnya yang terpotong dengan dalam satu potongan hidung palsu yang diperbuat daripada emas. Menunjukkan maksudnya kalaulah kita buat perubahan, maksudnya kita mengubah keadaan fizikal kita untuk menutup keaiban, hukumnya adalah harus. Asal mengubah kejadian, hukumnya adalah haram. Macam tadilah, asal saja-saja nak guna rambut palsu tak boleh. Tetapi kalau ada tujuan untuk mengelakkan keaiban, hukumnya adalah harus. Contoh, kalau wanita, kalau ni buat pemedahan kan, kita panggil bibir yang sumbing, apa ni? Sumbing kan, jadi tak cantik kan. Jadi boleh, sebab kita membetulkan kepada yang asal, ya, daripada yang cacat kepada yang asal. Tapi kalau mulut bibir tu dah okey macam biasa, dia rasa kurang mancung, itu hidung. Tapi dia nak bibir tu lebih ke depan. Kadang setengah orang dia nak bibir tebal ataupun dia tebal sangat nak nipis. Itu haram kerana dia nak mengubah kejadian yang asal. Nampak, ya? Jadi dalam Islam ni ada hukum asal dan dia boleh berubah. Contoh dan kaedah hubung kaedah fiqh. Al-aslu fil ibda' haramun. Asal pada berkaitan dengan kemaluan ni adalah haram. Maksudnya apa-apa yang berkaitan dengan maruah adalah haram. Lelaki perempuan nak berjumpa tak boleh. Tapi dibolehkan bila? Kecuali ada yang menghalalkan. Halalkan apa dia? Muamalah, contoh dia. Jadi lelaki perempuan boleh berhubung kerana ada
urusan untuk belajar. Kalau berkaitan dengan spesifik yang kemal itu, maka dibolehkan dengan cara berkahwin. Itu rambutnya. Tapi secara umum ada kaedah lain. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal daripada semua urusan yang perkara-perkara di atas dunia ini adalah harus, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Contohlah ketum, daun ketum. Asalnya tumbuhan itu adalah harus, halal, mubah kita gunakan. Tetapi daun ketum ni dia ada sifat dia apa? Dia boleh memabukkan. Jadi sebabkan memabukkan itu kita kiaskan dengan arak. Bila arak tu memabukkan jadi haram, maka perkara-perkara lain yang mempunyai sifat yang sama jadi haram juga. Jadi itulah ketum tu jadi haram. Ganja semua dia daripada tumbuhan. Tumbuhan tu bukan najis, nampak kan? Itu dalam kaedah fiqh di dalam Islam. Sebab tu dah tuan-tuan perempuan dalam agama ni tolonglah. Kalau yang bukan bidang jangan bercakap, timbul fitnah. Baru ni masalah yang perundangan tu kan. Dia bukan orang dalam bidang agama. Dan tak, saya kata dia tak faham agama pun. Sehingga dia tak boleh nak membezakan di antara undang-undang syariah dengan undang-undang sivil. Jadi dia kata sama je. Bahkan dia kata sivil lebih baik sebab undang-undang lebih berat. Dalam Islam keadilan bukan berat ataupun ringan. Tapi bagaimana kita nak mensabitkan keadilan terhadap pelaku dan juga mangsa. Jadi itulah yang membezakan di antara jenayah syariah dengan jenayah dalam undang-undang sivil. Jadi itulah sedih juga kan bila orang yang bukan dalam bidang agama dia nak mentafsirkan agama. Contoh yang mudah dekat dalam Quran, kalau orang tak solat Jumaat, adakah kena denda? Ini satu, dia tak tahu turukul istinbat. Hanya orang yang dalam bidang fiqh, dia memahami usul fiqh, dia memahami kaedah fiqh yang saya sebutkan tadi kan, dia faham macam mana nak tentukan boleh tak dilakukan hukuman-hukuman seperti itu. Okey, itu selingan. Kita patah balik berkaitan dengan rambut tadi. Jadi harus sekiranya ia digunakan untuk menutup keaiban bagi wanita. Yang kedua, dikhususkan kepada isteri untuk makan palsu dengan keizinan dan arahan daripada suami. Ini special lah tadi kan. Boleh nak pakai rambut palsu, tetapi hanyalah untuk orang yang teristimewa. Jadi balik nampak seronok je kan. Kalau nampak licin je kan, apa ceritanya pula kan. Lepas tu dah lah putih, lepas tu pendek pula. Jadi satu suasana yang tidak baik, yang tidak manis, maksudnya dalam hubungan suami isteri, maka diharuskan. Itu pun kalau suami arahkan dan suami izinkan. Kalau suami kata okey je, kalau muka awak macam tunggul kayu pun saya okey, tak perlu. Betul tak? Sebab cinta, rasa sayang seorang itu bukan diukur pada kecantikan fizikal. Cuma perempuan itulah kadang dia agak sensitif kan. Dia rasa dia tak cantik, nanti kalau abang tak suka dengan saya macam mana? Jadi orang lelaki dia tidak melihat yang itu. Ada juga yang jenis begitu kan. Tetapi kalau dia ada iman, dia ada taqwa, dia ada tahu matlamat hidup dia, dia tidak akan menjadikan itu sebagai isu. Kita tengok, kita dengar kan bagaimana seorang wanita yang memang hidupnya sakit, suami tak cari yang lain. Dan realitinya memang saya memahami wanita hidup ini dalam keadaan sakit. Betul tak? Setiap bulan paling kurang seminggu dia tak betul. Bila datang bulan emosinya tak betul dah, macam-macam sakit, senggugut dan sebagainya. Bila dia mengandung, sakit lagi. Belum lagi dia menyampah dengan suami, tak boleh nampak muka suami. Cuba bayangkan bila dia masuk, bila kata bang keluar, saya tak boleh tengok muka abang. Sebab apa? Maksudnya dia tengah mabuk mengandung. Apa istilah dia tu? Itu bahasa kita morning sickness. Istilah kita mabuk lekat. Macam-macam. Segi alahan dia, alahan segi pakaian ke, bau ke, macam-macam ada. Jadi kalau suami tak faham, kalau kau macam ni aku cari lain. Kan huru-hara kan. Tapi itu keadaan dia. Bila dah bersalin 2 bulan tak ada buat apa, sakit juga kan. Jadi itulah memang wanita ini dijadikan begitu untuk para lelaki dia memahami dan membantu isteri, bukan dicari kelemahan. Jadi macam mana kat sini tak ada lelaki kan,
Jadi kena faham-fahamkanlah kepada para suami yang ada suami sedikit tu ya. Jadi jadi laki-laki yang sabar itu adalah orang yang memang cukup hebat lah ya. Baik, itu yang kedua, harus bagi wanita memakai rambut palsu sekiranya ia diarahkan oleh suami. Kalau suami arahkan, isteri tak nak pakai, alah abang macam ni leceh lah pakai rambut palsu ni kan tak original. Apa hukumnya? Ustaz tanya saja, jangan risau. Jadi kalaulah suami arahkan, maka di situ termasuk dalam bab taat kepada si suami. Jadi kena dengarlah. Kalau tak boleh, bincang elok. InsyaAllah suami dia akan terbuka. Jadi bincanglah kalau suruh pakai ni, sebab dia mungkin suami terpengaruh dengan Facebook ataupun dengan TikTok hari ni kan. Tengok nampak orang perempuan semua cantik-cantik kan, dia nak juga perempuan isteri dia balik nampak cantik. Jadi jangan marah. Bincang elok-elok, bang, asal susah lah bang, kalau bang cinta dengan saya, terimalah seadanya kan. Okeylah. Selesai masalah. Jadi tak ada isu. Jadi bila tidak ada keterbukaan, itu yang akan menjadi konflik ya. Jadi bila suami suruh isteri tak nak, terus marah, terus merajuk, kurung diri. Itu jadi masalah. Okey, itu bab berkaitan fashion rambut ya. Berdasarkan kitab Majmu' Sahih Muslim Syarah Imam Nawawi ya, harus ya memakai rambut palsu dengan syarat berikut. Yang pertama, bukan asal rambut asal manusia. Maksudnya kalau kita nak gunakan rambut palsu, ada syarat tambahan. Tadi daripada sudut keharusan tempat ya. Yang ni rambut apa yang kita nak guna? Kalau kita boleh guna rambut tali rapia tu kan, kita pergi kedai beli tali rapia, kita haruskan pakai. Carilah yang warna hitam plastik tu, jangan yang warna oranye, warna kuning. Guna tali rapia tu, dipotong kat rumah tak ada kerja kan, dihaluskan, lepas tu ikat jenis macam rambut. Boleh ke tak? Jadi dalam fiqh ni pun ada syarat-syarat rambut apa, bahan apa yang nak digunakan sebagai rambut palsu ya. Jadi yang pertama syaratnya bukan daripada rambut asal manusia. Maksudnya kalau kita guna rambut palsu itu, rambut manusia tak boleh. Ustaz, sayang Ustaz, orang guna rambut ni banyak dia kat buang tu kat tepi. Kita boleh jual jadi rambut palsu? Tak boleh. Sebab itulah, kalau kita potong rambut, kita kena tanam. Sunat je begitu. Jadi kita kena lupuskan dengan pelbagai cara. Yang terbaik adalah dengan kita tanam dalam bumi supaya dia kembali kepada tanah. Boleh tak kita bakar? Jadi kalau bakar ni, dia tidak menghormatilah. Ya, asasnya kita kena lupuskan dengan cara yang baik. Jadi kalau bakar tak sesuai. Sebab apa? Bakar ni adalah satu simbolik kepada balasan kepada orang yang derhaka kepada Allah. Dibakar dalam api neraka. Jadi kita tak bersedia sebahagian daripada tubuh badan kita bakar. Kalau nak dilupuskan, biasa buang-buang kat laut. Kalau belakang ada sungai tu kan, orang dulu buang kat sungai. Yang terbaik ialah kita tanam ya, supaya akan kembali kepada tanah. Rambut ini dia bukan benda yang kekal. Dia akan luput dan luput ya. Kecualilah ada kes-kes yang terkadang ya, rambut ini dia terus panjang walaupun ampunya tu sudah meninggal dunia ya. Okey. Artinya kalau nak buat rambut palsu, gunalah rambut sintetik. Maksudnya rambut buat daripada plastik, daripada bahan yang lain, bukan rambut yang original yang kita ambil, yang dibuang oleh pihak lain. Sebab benda tu adalah dah dikira, dah terputus daripada tubuh badan kita, dikira apa dia? Najis lah ya? Dan dia perlu diuruskan dengan ditanam. Yang kedua, bukan daripada bulu atau rambut binatang yang najis. Kalau nak buat guna binatang lain boleh. Apa dia? Contohnya bulu apa? Bulu kuda. Dia nampak macam bekong macam kita kan. Kalau bulu kambing tu macam halus sangat pula kan. Tak sesuai. Tapi syaratnya binatang itu bukan binatang yang najis. Apa binatang yang najis? Anjing dan babi lah. Yang tu memang kadang kalau babi tu dia bulunya halus. Banyak kan yang bulu-bulu tu produk daripada China. Sebab China memang dia antara binatang ternakan utama ialah khinzir.
Bulu tu dijual jadikan berus, jadikan apa dia lagi untuk salur apa, yang make up tu lah. Kan perempuan suka make up kan. Jadi kalau gunakan berus, berhati-hati ya. Pastikan ia bukan najis. Kalau kering boleh tak pakai? Kalau kering bolehlah, dia taklah orang kata jadi mutanajis ya. Tetapi kalau basah, itu yang kita, badan kita jadi mutanajis ya. Contoh, kita gunakan bedak kering, bulu tu bulu kering, kita sapukan tak badan kita, jadi mutanajis tak? Tak ada. Tapi kalau bulu tu basah, mungkin bedak tu ada lembapan, dia melekat kat situ, maka itu yang menjadi mutanajis ya. Jadi itulah hukumnya. Sebab tu kalau kita sentuh anjing, sentuh babi, kena basuh tak? Kalau kering tak perlu kan. Tapi kalau basah, kalau kita nak berguling dengan anjing, nak berpeluk hari-hari dengan anjing, hukumnya macam mana? Daripada sudut najis itu, dia tidaklah mutanajis ya. Tetapi dalam mazhab Syafi'i kita, hukumnya adalah haram, sebab tubuh tu sendiri adalah najis, dan kita seolah bergelumang dengan najis, dan ditambah lagi dengan liu-liunya itu adalah suatu yang membahayakan. Jadi dalam kaedah fiqh ni ada satu kaedah dinamakan sadduz zara'i ya. Maksudnya kita menghalang perkara yang tidak baik. Anjing diharuskan, dibenarkan untuk tuan penjagaan di luar, di kebun, bukan di rumah. Jadi kalau kita jadikan di rumah, pertama, air tu memang banyak bahayanya. Kemudian binatang ni kadang-kadang pun dia boleh menjadi agresif, jadi tak sesuai untuk jadikan binatang kita panggil pelihara juga. Tapi yang kat dalam tu pet kan, kalau itulah kita apa, binatang apa, yang untuk berjinak-jinak, bukan jenis dia begitu. Sama juga kalau kita nak jadikan harimau itu sebagai binatang apa ni, peliharaan, dia pelihara. Cuma kita berjinak-jinak, orang bermain di rumah tu, asalnya memang dia binatang liar yang tak boleh. Sebab tu hukumnya adalah bahaya. Sebab tu sadduz zara'i dihukum haram, supaya kita tidak terjebak kepada sesuatu yang lebih berbahaya. Jadi elakkanlah kalau orang kita nak jadikan anjing itu sebagai binatang berjinak-jinak di dalam rumah ya. Kerana satu, segi hukum dia memang tubuhnya tu najis. Yang kedua, banyak bahaya daripada binatang tersebut, dan bukan sunnah untuk kita memelihara anjing itu di dalam rumah. Sunnah nak buat kat luar boleh ya. Okey. Seterusnya berkaitan dengan mewarnakan rambut yang tadi ialah bukan daripada bulu atau rambut binatang yang najis. Jadi huraian itu boleh tengok, tapi saya ceritakan segi hukumnya lah. Maksudnya kalau kita gunakan barang yang najis tak boleh. Kalaulah binatang yang tidak boleh dimakan ya, tetapi dia bukan najis, hukumnya adalah harus. Contoh dia apa? Binatang yang tak boleh dimakan, kucing, apa dia, musang, tupai, dia bukan najis ya, tapi tak boleh dimakan. Jadi kalaulah kita ambil kulitnya ataupun bulunya, kita samak, kita bersihkan daripada unsur-unsur najis kat situ, maka harus kita gunakan. Tapi kalau daripada anjing ataupun babi ataupun kacukannya, maka hukumnya tak boleh. Okey, selesai ya. Kita masuk bab mewarnakan rambut. Fashion dah selesai. Jadi kalau nak berfashion-fashion, bolehlah bincang dengan suami, apakah fashion rambut yang nampak lebih cantik kan? Nak kerinting menggerbang ke, nak panjang macam Pontianak ke, boleh. Tetapi adalah special only you and me saja, bukan untuk orang lain. Kalau nampak anak-anak, anak pun terkejut nanti. Apa makna masalahnya? Jadi pandai-pandailah menunjukkan, orang kata, keceriaan di dalam rumah tangga. Betul tuan-tuan perempuan ya, dalam usia-usia macam saya ni kan ya, yang tak berapa muda ya. Kadang bila ada menantu ya, dengan anak dah besar-besar, kadang serius tak boleh ya. Kena juga ada humor-humor tu yang orang kata nak jadikan lebih
ceria, tetapi tidaklah sampai kita menjatuhkan maruah, ya. Okey. Mewarnakan rambut. Dalam Islam, hukum mewarnakan rambut dan janggut bagi mereka yang telah beruban adalah sunat. Ini hukum asal dia. Macam tadi, hukum asal menggunakan rambut palsu adalah haram, kecuali ada perkara-perkara yang diharuskan dengan syarat-syarat yang tertentu. So, kalau orang tanya hukum macam mana, kena tengok kondisi dia. Jangan terus kata haram, tapi tengok keadaan. Sebab itulah kalau orang fiqh, dia nak menjawab hukum ni, dia akan berkira-kira dulu. Dia akan tanya masalah. Kau macam mana? Suami macam mana? Okey ke tak okey? Kalau suami tak bagi pergi kuliah, hukumnya Ustaz. Okay, kau tengok kau dengan suami macam mana? Baik ke tak baik? Ada masalah ke tidak? Di situ pula dia katakan menentukan suatu pandangan hukum. Tapi kalau orang yang bukan fiqh, kadang dia ikut belasah aja. Dalam kira kata haram, haram. Jadi merokok haram, haram. Jadi situlah situasinya, perlu kita memahami. Baik, memandangkan rambut asalnya hukumnya adalah sunat, ya. Sedangkan Yahudi dan Nasrani gemar membiarkan rambut dan janggut mereka beruban agar kelihatan hebat dalam beribadah dan memikirkan soal ummah. Rupanya penampilan itu dia menggambarkan kepada karakter. Kalau orang dulu-dulu zaman jahiliyah, orang yang dah berambut, orang kata rambut dah beruban, itu menunjukkan dia adalah orang yang kuat beribadah, ataupun dia memang orang antara pimpin, sebab tu rambutnya putih. Sekarang ni sebab kau rambut putih cepat sangat ni, dia kata banyak memikir. Mungkin begitulah kan. Rupanya zaman jahiliyah, zaman Nabi SAW, karakter-karakter ini sudah ada. Sebenarnya orang Yahudi, karakter dia, kalau orang yang kuat agama, satu rambut dia panjang, lepas tu dia akan biarkan uban dia warna putih. Sebab tu kalau kita pergi ke Palestin, ya, orang-orang yang beragama Israel ni apa? Dia janggutnya panjang kan. Dia begitu je. Kalau yang Yahudi biasa, dia memang handsome macam saya jugalah, janggut tak ada semua tu. Itu jadi karakter dia. Jadi Nabi tak suka bahawasanya orang Islam ni sama identitinya dengan orang Yahudi ketika itu. Maka itulah bagi orang Islam, kalau dah mula beruban, sebab itu nature menggambarkan kepada sifat kita lama-lama dah sampai tu begitu kan. Kalau segi kedoktoran apa, pigmen warna putih tu dah habis kan. Sebab tu dia tak boleh menjadikan warna hitam, ya. Warna kulit contoh dia, kenapa dia putihkan warna hitam? Sebab dia berpanas tu. Kadang tak, memang dia punya genetik dia macam tu. Dia punya, itu adalah satu kejadian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tak boleh nak pandang segi warna kulit, sebab warna kulit bukan kita tentukan. Kalau boleh aku nak putih juga macam orang Cina tu kan. Nak juga. Kalau orang yang Sri Afrika, dia kata aku tak nak putih-putih. Sebab susah nak menjaga. Senang sangat nampak kotor. Kalau hitam kan okey je, tak ada masalah. Contohnya begitu. Jadi itu adalah kehendak daripada Allah, kita tak boleh nak ubah. Jadi nak membezakan di antara orang Yahudi dan orang Islam, Nabi minta supaya dia mengubah dengan memakai inai ataupun mewarnakan janggut dan juga rambut dia. Rasulullah SAW bersabdalah, dia maksud sesungguhnya Rasulullah SAW menekan bahawa orang Yahudi dan Nasrani tidak mewarnakan rambut atau janggut mereka. Kerana itu buatlah kelainan daripada mereka. Macam kita membezakan daripada cara hidup orang Yahudi. Sama je lah kita hari ini. Kita jangan ikut trend. Ya? Sebab siapa yang mencipta trend hari ini? Trend pakaian, Yahudi. Trend gaya hidup, Yahudi juga. Trend pemakanan, ya. Saya sebutlah kan. Nak sebut tak nak nanti, sebab kita lain kawan-kawan kan. Kita semua nak segera kan. Sehingga kalaulah tak ada makanan segera tu, susahlah nak makan apa. Memang hakikatnya kadang kita susah sikit, ya. Kita dalam perjalanan yang senang apa dia? Makanan segeralah dengan pelbagai jenama tu kan. Tapi itu satu trend, satu gaya pemakanan yang dibentuk oleh mereka dengan untuk tujuan komersial. Sedangkan segi pemakanan memang tak sihat. Kita hari-hari makan burger, makan kentang goreng, berminyak,
Jadi memang itu tak sihat. Tapi kerana itulah trend, supaya kita nak cepat, ya. Kita nak cepat ni semua, kena kerja ni, sebab kalau tidak tak cukup masa, nak makan lagi kena berapa jam, nak tengok lama lagi kan. Jadi itulah satu budaya, satu gaya hidup yang dicipta oleh mereka dan mereka nak kita follow. Cara kita berfikir, cara kita berhibur, ya. Kalau kita berhibur sekarang macam mana? Setiap kali cuti kita ke mana? Nah, saya tak lagi ni istilah healing kan, healing sampai hilang. Sebabnya kita sebenarnya tak perlukan yang itu pun. Sebab dalam kita ni memang penuh dengan everyday is healing. Dengan solat, Nabi dengan solat itu dia menjadi tenang. Dengan kita berzikir, kita rasa tenang. Dengan pasangan kita tu sendiri, suami balik tengok isteri dia rasa tenang. Suami pula isteri pula bila tengok suami dia rasa tenang, sebab dia dah ada tempat bergantung, ada masalah, ada tempat nak mengadu dan sebagainya. Memang kehidupan orang Islam itu sentiasa dengan healing. Tetapi oleh dah jadi trend setiap hujung minggu, promosi tu ni healing. Jadi carilah masing-masing, bila cuti sekolah tu yang jalan jam. Homestay penuh. Lagilah homestay yang ada swimming pool. Lepas tu swimming pool private pula menjadi taman macam-macam. Jadi itulah satu budaya jadi orang Islam. Jadi kita kena berbezalah. Nak penuhi boleh, tapi janganlah sampai keterlaluan. Kalaulah tak dapat, seolahnya orang kata hidup is nothing pula. Anak-anak jadi semua jadi orang kata stres. Jadi banyak aktiviti yang kita boleh buat. Okey, patah balik tentang rambut tadi. Jadi mewarnakan rambut asalnya adalah sunat. Untuk apa? Untuk membezakan di antara orang Islam dengan non-Muslim Yahudilah. Hari ini mereka mewarnakan rambut juga. Contoh daripada Korea, orang muda, dia warnakan juga. Tetapi ada sesuatu yang perlu membezakan di antara apa yang mereka buat dengan orang Islam. Kita tengok apa panduannya. Jadi amalan mewarnakan rambut disambut baik oleh para sahabat Sayyid Abu Bakar dan Umar. Namun warna yang digunakan mereka bukanlah warna keterlaluan sebagaimana yang sering dilakukan oleh remaja sekarang. Jadi nak warnakan rambut, janggut boleh, tapi pemilihan warna itu juga sangat penting. Yang ini memang kepakaran wanita untuk memilih warna. Kalau lelaki pilih warna, apa ni tak tahu warna ke? Lakilah, kalau lelaki yang buta warna, lebih baik menyerah je lah. Kalau kata tak elok, okey, terima je tak elok. Tak sesuai. Saya kan kalau pakai baju, yang selalu kritik saya siapa? Bukan anak nombor 4. Sebab dia jadi penasihat kepada pemilihan pakaian untuk Ustazah. Jadi dilatih begitu. Okey, Umi nak ada ni, apa baju yang sesuai? Umi nak masuk TV, cuba matchkan warna yang sesuai. Dalam grup tu, dia kat UIA belajar lagi. Oh ni tak boleh ni. Jadi dia membangunkan satu sensitiviti, kepekaan kepada warna. Sanggup dia kata, nanti tunggu ayah. Dia kata, nama dia kata, saya gosokkan dulu, jangan pergi dulu, tukar. Jadi saya hormatilah ya dengan kepekaan yang ada. Sebab itu memang di antara perkara yang penting perlu ada kepekaan ya. Namun jangan keterlaluan. Ya, itu kunci dia. Islam itu mengharuskan banyak perkara, tetapi jangan keterlaluan. Wala tusrifu. Makan pun sama. Boleh nak makan apa je pun, tapi jangan keterlaluan. Nak pakai apa je pun, tak kisah. Yang penting jangan keterlaluan dan menutup aurat. Okey. Dalam Islam sunat mewarnakan rambut yang telah berubah dengan warna kekuningan ataupun kemerahan ya. Jadi kalau kuning, tapi bukanlah kuning yang bright ya, maksud kekuningan saja. Masuk kekuningan macam mana ya? Macam itulah. Ataupun merah, kemerahan. Dia bukan merah. Jadi agak merah-merah situlah. Jadi nampak warna saya memang fail lah. Tapi mungkin orang lebih memahami konsep warnanya, warna-warna yang tidak terlalu, kita panggil apa, menarik perhatian ya.
Jadi Abu Zar radhiyallahu mengatakan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, sebaik-baik bahan yang digunakan untuk mewarnakan uban ialah pokok inai dan pokok katam. Ini adalah jenis pokok yang dia, tumbuhan itu dia boleh mengeluarkan warna. Inai kita tahulah warnanya kan, warna apa? Kemerahan kan, memang sesuai lah kan. Biasa waktu pengantin ya, pakai inai. Yang tak pengantin pun pakai inai juga. Tapi kan saya fikirkan apa ada pada inai tu kan. Tak adalah. Tapi oleh kerana bagi wanita it's very special ya, tu hiasan mereka, maka diraihkan bagi wanita untuk memakai inai, tak salah. Tapi kalau lelaki pakai inai agaknya macam mana? Tak sesuai lah kan ya? Jadi menyerupai perempuan. Sebab itulah kalau lelaki nak pakai inai dekat tangan, nak buah bunga-bunga kat tangan, elakkanlah ya, takut kita menyerupai perempuan ya. Baik. Jadi pokok inai kita dah faham, dah tahu. Mungkin kat belakang rumah tu ada pokok inai kan. Orang dulu-dulu memang disimpan daun inai tu, ditumbuk. Saya pernah juga dulu masa kecil-kecil ya, kat belakang rumah ada pokok inai. Kadang inai itu bukan sekadar untuk masa kahwin, kenduri kahwin, tapi bila ada luka-luka, kuku ni dia rosakkan. Itu di antara cara untuk kita merawat. Jadi tumbuklah inai itu sampai lumak, lepas tu ditampalkan sampai 1 hari, 2 hari, dibuka, esok barulah nampak bekas merah. Jadi itu hukumnya adalah harus yang biasa kita. Tapi pokok katam ni rasanya tempat kita tak ada. Disebutkan pokok katam ni adalah jenis pokok yang tumbuh di Yaman. Ada di Yaman saja. Jadi siapa nak pergi Yaman, tanya kat Salwa tu. Bawa balik. Ada bawa pokok ni tak? Cari kat boleh buat bisnes tu. Lain kali cari kan. Jadi pokok yang ada tumbuh di situ sahaja. Memang ada jenis pokok yang dia tumbuh di tempat-tempat tertentu. Contohnya pokok zaitun. Dia hanya tumbuh di kawasan Mediterranean. Sebab tu di Palestin, lepas tu di Turki, di kawasan Eropah yang di sekitar Mediterranean itu banyak buah zaitun ya. Kalau pokok argan, kan kita biasa untuk kecantikan, argan oil, mahal kat sini kan ya. Satu botol kecil tu dah berpuluh ringgit. Tapi saya beli kat Mekah murah je. Sebab mungkin kat sana ramai orang guna. Itu pokok tu hanya ada di kat mana kak? Kat USJ ke? Argan oil tu. Jadi Morocco saja. Jadi kalau contoh lagi lah yang ginseng. Ginseng ada kat mana? Macam itulah satu kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala menumbuhkan pokok-pokok di tempat yang tertentu. Jadi kalau pokok katam ini dia akan menghasilkan warna yang berwarna hitam ya. Jadi kalau inai kita tahulah warnanya adalah warna merah. Jadi Anas bin Malik bahawa Abu Bakar mewarnakan rambutnya dengan inai dan khatam, manakala Umar hanya mewarnakan dengan inai saja. Jadi kalau inai warna merah, khatam tu warna hitam. Jadi disitulah perkara yang diharuskan untuk digunakan ya. Jadi isu di sini bila kita nak mewarnakan rambut, warna apakah yang lebih sesuai ya. Jadi berdasarkan hadis ya, Sidi baca hadis tadi, antaranya pada hari penaklukan Mekah dibawa Abu Quhafah ke hadapan Rasulullah SAW dengan rambut dan janggutnya yang memutih seperti saqamah, sejenis tumbuhan yang bunga dan buahnya berwarna putih. Maka baginda mengarahkan tukarnya dengan berwarna dengan sesuatu tetapi jauhlah warna hitam. Jadi ada nas yang menunjukkan bahawasanya Nabi melarang mewarnakan rambut itu dengan warna hitam ya. Tapi kebiasaannya bahan yang digunakan untuk mewarnakan rambut di zaman Rasulullah ada dua. Yang pertama inai, yang kedua adalah khatam. Inai warna merah, khatam warna hitam. Kalau diriwayatkan Abu Bakar ada menggunakan inai dan juga daripada pokok khatam. Dia warna merah dan hitam. Sayyidina Umar hanya menggunakan inai saja, tapi tidak menggunakan warna hitam. Kerana ada larangan Nabi untuk tidak menggunakan warna hitam dalam mewarnakan rambut. Jadi kita tengok perbahasan ulama bagaimana ya.
Jadi berdasarkan hadis dan kebanyakan ulama mengharamkan rambut dan janggut diwarnakan dengan warna hitam. Sebab apa? Sebab dia tidak mau menyerupai dengan yang asal. Sebab asal rambut tu hitam. Jadi bila menggunakan hitam juga, maka dia menggambarkan seolah-olah dia suatu perkara yang asal. Jadi kita ubahlah keadaan yang asal itu, ya. Namun setelah dikaji dan teliti, dapat dirumuskan bahawa terdapat beberapa situasi yang dibenarkan untuk mewarnakan rambut dengan warna hitam. Jadi di sini kita dah simpulkan asal mewarnakan rambut hukumnya adalah sunat, ya. Yang kedua, asal warna yang digunakan untuk mewarnakan rambut adalah sunat warna inai, warna kemerahan, dan tak boleh warna hitam kerana ada larangan daripada Nabi. Tetapi diharuskan juga menggunakan warna hitam mengikut keadaan-keadaan yang tertentu. Daripada awal tadi kita nampakkan betapa fiqh ni sangat fleksibel. Dia bukan mesti kena tu juga haram lah, tak boleh. Rupanya dia boleh berubah tengok keadaan, ya. Okey, remaja yang kebiasaan pada umumnya itu masih berambut hitam, namun kerana masalah kesihatan rambutnya beruban, maka dalam situasi ini remaja tersebut dibenarkan memulihkan semula rambutnya dengan warna hitam. Nampak? Maksud dia, tujuan dia ialah untuk menghilangkan keaiban, kecacatan yang mungkin boleh menyebabkan dia sendiri rasa tidak yakin dengan diri sendiri. Cuma budak 15 tahun dah beruban, macam mana baru dengan kawan-kawan dia? Agaknya kau jelmaan daripada mana lah ni kan. Jadi situ diharuskan, dibenarkan untuk mewarnakan dengan warna hitam supaya dia sama dengan seusianya. Nampak cantik agama Islam ni, ya. Asalnya tak boleh, tapi situasi ni okey, dibenarkan. Itu yang pertama. Jadi pendapat ini nukilkan daripada Profesor Al-Qardawi berdasarkan pandangan daripada Imam Az-Zuri yang menceritakan bahawa kami warnakan rambut dengan warna hitam apabila wajah kami masih kelihatan muda, tetapi apabila wajah kami sudah mula berkedut dan gigi sudah mula goyang, maka kami tinggalkan warna hitam. Nak tunjukkan apa yang kita nak tunjukkan itu biarlah bersesuaian dengan keadaan kita. Jadi kalau masih muda, eloklah dibenarkan warna hitam. Tapi kebiasaannya beruban bila? Bila dah tua lah, dah kereput kan macam saya ni kan, rambut dah putih. Jadi ketika itu kita kena terima hakikat memang kita dah tua, maka dah tua janganlah buat macam orang muda yang rambut hitam. Kalau nak ubah, boleh dengan warna yang lain selain daripada warna hitam, ya. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam peperangan ulama benarkan rambut tentera Islam diwarnakan warna hitam bagi menakutkan musuh, lantas mereka melihat semua tentera Islam masih kelihatan muda dan gagah. Tengok ada masalah, ada tujuan. Jadi hukum hakam ni antara perkara yang penting juga kita tengok tujuan. Macam tadilah nak berhias, boleh tak boleh? Boleh tengok tujuan itu apa. Kalau sekadar nak cantik saja, nak tunjukkan siapa? Kahwin tak lagi, ataupun tak ada pasangan. Tapi wow, Masya Allah, kalau nak keluar tu depan cermin, untuk yang pertama kena apa? Toner. Lepas tu yang kedua lagi macam-macam, ada 4-5 lapis. Setengah jam tak siap lagi. Bapa dia kat bang, "Oi, cepatlah sikit, nantilah." Rupanya nak pasang dengan yang ais lain, macam-macam lah kan. Saya pun tak tahu nak sebut. Tapi itu tak boleh, kerana buat tidak ada purpose, hanya sekadar nak nampak cantik, ya. Okey. Jadi yang tadi, kalau dalam peperangan, maka harus bagi tentera Islam yang mungkin sudah beruban untuk memakai warna hitam biar nampak gagah dan juga garang, ya. Yang ketiga, golongan juga diberikan kepada isteri yang mendapat kebenaran daripada suami untuk mewarnakan rambutnya dengan warna hitam atas tujuan berhias di hadapan suami bersama. Walaupun asalnya tak boleh warna hitam, tapi suami nak warna hitam juga. Dia kata supaya cinta itu sentiasa, dia kata muda. Betul, perasaan tu kena dimudakan. Sebab itulah kalau kita lihat di antara pasangan-pasangan yang sudah berusia,
berjalan sama-sama, apa yang kita pandang pada dia? Seronok je kan. Tapi kalaulah dah tua, laki kat depan, perempuan kat belakang, ditinggal kat belakang. Betul lah yang selalu jalan lambat laki ke perempuan? Perempuan, ya. Dengan lagi lah kalau kadang fizikal tu dah ada berisi sikit, nak jalan sakit, tapi sebab kenduri nak pergi juga. Betul, mak mertua saya dah 70 lebih, tapi kalau kenduri dia tak boleh pergi, diarahkan anak-anaknya pergi kenduri semua. Bila nak pergi dengan bernokat, jalan pelan-pelan kan. Jadi kalau si suami sebelah pegang, apa perasaan kita? Kan seronok kan. Yang itulah, kalaulah suami nak supaya perempuan, ya, yang dah putih-putih tu pakai rambut warna hitam, pakailah. Jadi bukan sekadar nampak cantik, ya, tapi dapat pahala satu menggembirakan suami, yang kedua taat kepada suami, dan semua itu menjadi ibadah, ya. Jadi jangan fikir ibadah yang masuk syurga tu kat masjid je, ya. Kalau kat rumah tak baik, tak jadi juga. Ni pergi masjid bukanlah kuliah kat Falah ni tak pernah miss. Siapa je datang, tapi kat rumah Masya Allah, suaminya dibentak-bentak dia, semua nampak salah suami kan, semua suami tak kena. Nasib baiklah suami tu sabar, tenang je kan. Sebab apa? Sebab dia, tak apalah, ni perempuan biasalah kan. Tapi Allah Ta'ala menilai apa yang kita buat. Suami dapat pahala sebab dia sabar, yang dapat dosa. Tapi kalau suami tu baik, tak apalah, wherever you are, I forgive you. Ya, macam mana pun saya tak kisah. Jadi untunglah kan kalau ada suami yang begitu. Okey, Allah alam, tak boleh cerita tu banyak-banyak, bukan buat begitu. Okey. Itu yang ketiga. Kemudian seterusnya, ya, kelonggaran juga diberikan kepada isteri yang mendapat keberanian pada suami untuk menekan rambut dengan warna hitam atau juga berhias di hadapan suami. Pendapat ini dikatakan oleh Ishaq bin Rahawiyah dan Imam Ramli. Bagaimanapun, mewarnakan rambut yang keterlaluan seperti warna yang agak garang, atau mewarnakan sebagai rambut saja, atau mewarnakan dengan warna putih, dengan warna mirip dengan warna rambut dan tren masyarakat barat seperti yang sering dilakukan remaja, kini adalah dilarang. Maksudnya berpada-padalah, ya, dengan apa yang pada urufnya itu suatu yang nampak cantik, ya. Tapi kalau trend yang hari ini, maka jangan kita ikut, kerana kita dilarang menyerupai dengan cara pakaian gaya hidup orang yang non-Muslim, ya. Kemudian diingatkan juga, bila kita nak mewarnakan rambut itu, bahan yang kita gunakan itu mestilah bahan yang boleh orang kata air tu masuk, ya. Bukan kalis air sehingga menyebabkan hal segala hadas tidak terangkat. Ya, kalau kita gunakan bahan, gunakan cat contoh dia, air tu kita masuk tak boleh. Sebab tu orang tanya, Ustaz, kalau nak warnakan kuku boleh tak? Saya kata boleh. Nak guna warna apa pun, warna biru ke, yang penting suami okey je kan. Suami suka warna yang warna emas, boleh. Tapi syarat dia jangan yang kalis air, sebab kita nak sembahyang macam mana? Ustaz, saya pakai waktu tak solat je kan. Kalau tak solat tu okey lah kan. Tapi kita kena memahami di situ bukan sekadar pemakaian, tapi tentang konsep taharah, ya. Kalau dia boleh selesaikan, tak ada masalah, dan yang dia pakai itu adalah untuk suaminya saja, bukan untuk orang lain. Jadi 3 perkara, warna itu jangan keterlaluan, ya. Yang kedua, jangan mengikut trend semasa. Yang ketiga, jangan menggunakan bahan yang tidak boleh ditembusi oleh air, kerana dia ada kaitan dengan taharah, ya. Kalau kita nak mandi hadas contoh dia, jadi kan tambah kerja lagi kan, nak hilangkan cat, macam mana kena kikis. Ada pengalaman siapa gunakan Q-Tech tu yang tu, kadang tak boleh nak buang, dia tunggu habis je. Ada pencuci kan. Jadi kalau bersedia untuk mencuci, okey je pada saya. Ada kopi pula kan. Tapi syaratnya satu, kat rumah je pakai, jangan keluar. Yang kedua, suami okey ke tak okey. Kalau dua syarat tu okey, boleh pakai, ya. Nak bersihkan ada caranya, tak ada masalah, ya. Bukan tak boleh langsung, ya. Okey. Jadi untuk panduan kita, ia pun sudah difatwakan oleh
Majlis Fatwa Negeri Sembilan berkaitan dengan mewarnakan rambut yang telah diwartakan pada Januari 2002. Dia ada fatwa, dia mengukur lagi lah pandangan-pandangan tadi kan. Ada apa yang pertama? Apa fatwa dia? Yang pertama, mewarnakan rambut pada uban dengan apa-apa warna selain warna hitam, hukumnya adalah sunat. Tu kata tadi kan, asal mewarnakan rambut hukumnya adalah sunat. Harus mewarnakan rambut dengan warna hitam untuk tujuan tertentu seperti jihad, mewarnakan rambut bagi isteri dengan warna hitam untuk tujuan berhias bagi suami. Ada larangan melarang kita untuk mewarnakan rambut dengan warna hitam, sama ada untuk lelaki ataupun perempuan. Tetapi larangan itu secara umum. Sekiranya ada tujuan, harus. Yang pertama apa dia? Untuk tujuan kekuatan jihad ataupun sesuai dengan remaja, iaitu dibenarkan, ya, ataupun untuk perempuan lah, kerana keperluan kehendak daripada si suami. Makruh kita mewarnakan rambut yang pertama supaya nampak baik, soleh. Warna hitam nampak orang muda sangat kan, tapi warna hitam lah biar nampak orang tua, jadi dia baik kan. Yang tu hukumnya makruh. Memutihkan rambut dengan apa jubahan bagi tujuan kelihatan tua atau mendapat kedudukan dalam masyarakat atau diterima percakapannya. Kadang-kadang budak muda-muda kan, orang susah nak dengar. Bila orang tua dia nak dengar, jadi pun dia biar nampak tua, maka dia pun pakai warna putih. Jadi kalau lah memang fizikal dia memang always young, macam mana? Macam umur saya dia kan, walaupun dia pun apa macam 40 je kan. Contoh, kalau ustazah tu kata macam budak-budak je, tak percaya, umur dah 50 lebih. Tapi kena macam tu lah contoh kan. Jadi supaya orang terima cakap dia, orang kata dia ada credibility, dia tunjukkan muka dia jadi muka orang tua. Yang tu tak boleh lah, sebab dia mengubah kepada keadaannya. Adakah orang muda nak jadi nampak tua? Tak nak kan. Yang tua nak makin muda ada. Itu. Okey, haram mewarnakan rambut dengan warna hitam kecuali sebagaimana yang dinyatakan dengan perincian hukum yang harus tadi, ya. Kalau dia saja nak hitam supaya dia nampak still young, dia nampak untuk tujuan dia di dirinya itu sebagai orang kata nampak cantik, ya, dan dia sendiri tidak menurut seolah dia itu sudah berusia, maka hukumnya adalah haram. Dan mewarnakan rambut sehingga menyerupai perlakuan orang bukan Islam. Trend non-Muslim hari ini ialah dia mewarnakan rambut dengan berbagai warna. Di bahagian kanan warna perang, di sebelah tengah warna oranye, lepas tu ujung sebelah kiri warna lain pula, sehingga warna pelangi. Itu tak boleh tu, sebab dia nak melambangkan identiti pula yang tu. Kita boleh cantiklah warna pelangi. Rupanya pelangi dia jadi satu support kepada LGBT. Jadi orang Islam jangan, anak-anak kita, ya, kalau yang nak warnakan rambut, kita bagi knowledge yang ini. Selalu dengan anak ni, kalau yang tempat kita ajak bincang, jangan terus kata tak boleh. Bincang tujuan dia apa. Kalau dia dah nak ikut kawan, jadi situlah mainkan di antara keperluan dengan apa hukum. Jangan terus menghukum, akhirnya nanti dia akan rebel. Ya, lagilah remaja yang belasan tahun, ya. Anak saya umur 16 tahun. Saya kata tak apalah, tak payah fashion susah sangat, sebab kalau nak gunting rambut ikut fashion tu kan, bukan murah tau, mahal betul. Lagilah kalau gunting rambut tu kena ada, dia nampak keras. Saya kata kau cahaya senang je, guna nombor 1 cek je. Tak pergi kedai rambut pun boleh. Jarang pergi kedai gunting rambut. Tak boleh lah ya. Jadi memang pernah saya cuba macam tu, dia mengamuk, marah betul. Lepas tu kalau dia guntingan, dia tak nak, kakaknya okey. Jadi situ jangan kita gunakan ketegasan berdasarkan pada hukum, tetapi bincang, terangkan supaya dia akan dapat apa yang dibuat tu dia rasa yakin dengan dirinya sendiri, ya. Jadi itu berkaitan dengan mewarnakan rambut dan juga perhiasan rambut, fashion rambut. Jadi dah 10:30. Ustaz dah sampai dah? Ya, silakan. Warna mas?
Okey, tengok pasaran sebab dia yang penting tidak warna hitam. Yang warna lain tu warna yang tidak terlalu, orang kata apa ya? Menarik ataupun menonjol. Jadi warna yang kita rasa lebih tenang lah. Kita panggil warna-warna apa? Pastel dia, coklat macam tu. Jadi kembali juga kepada uruf kita, dan bila kita pakai ni antara yang terlibat tu okey ke tak okey. Contohlah yang boleh pakai nak warnakan rambut ni untuk mahram kat rumah. Ya, kat rumah adalah suami dan anak-anak. Dia orang okey tak warna tu? Kalau contohnya lah, Umi rasa nak warnakan warna kuning, okey tak you all? Anak-anak kata apa? Dia ketawa kan? Kalau sekata tak boleh, tak nak. Itu janganlah. Jadi bincang elok-elok nak pemilihan warna. Masa situ kan kita not only think about ourselves, bukan kita fikir apa yang kita rasa, tapi tengok persekitaran. Sebab itulah pemilihan warna penting. Okey, segi bahan ya. Sekarang bahan itu kena kita panggil apa ya, kena buat penelitian. Saya pun tak pasti ya. Kalau bahan-bahan tu suci ya, kemudian dia kita panggil larut dengan air, hukumnya boleh. Artinya tidak ada satu restrict mesti warna ni tak boleh kecuali hitam tadilah, sebab hitam melambang kepada warna asal kepada rambut. Jadi kerana warna lain saya rasa tak ada masalah ya. Ya. Logo halal tu kan kena tanya balik Cik Jakim okey tak okey. Saya silakan. Pada saya itu dah mengubah kejadian yang asal. Ya. Ya, bila kita buang warna dikikis nak masuk tu, dia dah masuk kategori kita mengubah kejadian yang asal. Dan bila kita mengubah kejadian asal tubuh badan kita, itu yang dilarang. Tujuan dia kalau untuk sekadar kecantikan memang tak boleh. Tapi kalau untuk tujuan kesihatan, mengembalikan kepada yang normal harus. Contohlah kalau rambut tu tiba-tiba putih, asalnya putih ya, sebab asal dia keluar putih, tapi dia lain daripada yang lain lah kan. Jadi kalau yang itu diharuskan, sebab dia nak kembalikan kepada asal normal biasa rambut adalah hitam. Kan ada orang yang dilahirkan rambutnya perang, rambut putih kan. Jadi kalau dia ubah kepada hitam, yang majoriti rambut hitam, itu kalau ikut kaedahnya hukumnya adalah harus. Tapi kalau hitam nak ubah, yang tu tidak dibenarkan. Okay. Ya betul. Betul. Itu mana asal dia begitulah. Boleh diharuskan ya. Sebab dia untuk orang kata itu pun disebabkan penyakit. Macam tadilah kanak-kanak kan. Tapi kalau dah memang usia dah tua, dah 70 tahun kan dah memang nature-nya putih itu, ada sampai masa itu tak perlulah untuk diwarnakan. Okey, ada soalan lain? Jadi kalau tak ada, kita sampai kepada tajuk mengerintingkan rambut dan meluruskan, insya-Allah sambung pada kuliah yang akan datang. Yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan silap itu berteman saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma ja'alna mimman ya'mal bima 'alimna. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikal mukhlasin waj'alna min ahli jannatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.